Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, kembali kita dalam segmen Sembang Tendang. So, kali ni kita ada panel best dengan topik yang best. So, seperti biasa, aku ditemani oleh Amar. Salah seorang kita punya host tak dapat join hari ni, iaitu Iqmal. So, Amar akan temani aku. So, hari ni topiknya akan membincangkan pasal pemain bola sepak kita yang tak tahan berkelana atau main kat luar negara. Topik yang kita orang nak bincangkan ni, sebab kita orang buat topik ni memandangkan topik ni masih hangat. Salah seorang kita punya player muda yang main dekat luar negara, dekat kelab Belgium. Sebab tu kita orang ada idea untuk buat topik ni. So aku harap korang bagi poin yang best, pujahan best pada dekat channel ni supaya orang-orang luar boleh tengok apa poin yang kita nak bincangkan hari ni. So memandangkan Lukman Hakim main dekat luar negara pada usia muda, kita harapkan dia dapat bertahan lama dekat kelab tu. So Mustaqim. Alright, Assalamualaikum. Salam. Selamat petang lah. Selamat petang. Evening lah. Yeah. Right. Untuk topik hari ni, kita punya topik player yang dah pernah berkelana ke luar negara, betul? Ya. Yeah. Alright, kalau kita ikut kita backtrack balik kan. Kat Malaysia ni banyak je player-player yang dah pernah pergi luar negara. Bukannya tak ada. Okay, macam yang tadi korang cakap ada Kevin Kotrich, Lukman Hakim. So, he's not the one wonder kid yang first wonder kid pergi untuk luar negara ni. Sebelum ni pun banyak je ada. Okay, so untuk poin aku yang pertama, whether is logik atau tak logik untuk hantar player untuk keluar negara dan kemudian ni tak tahu ada buah hasil ke tak. Untuk Malaysia, rasanya dia logik. Masih lagi logik lah. Okay, faham tak? Faham kan? So, kenapa dia logik? Sebab tak nak pula kita hantar player yang mempunyai bakat ataupun yang menyelah dekat liga kita, cuma sekali dekat Super League ke, Premier League ke, kan, mana-mana presiden ke, tak kisahlah. So kita hantar dengan harapan yang kelab-kelab lain yang Eropah ke, Asia ke akan tengok liga kita ni. Betul? So bila mana kita hantar player, dapatlah diorang bawa balik ataupun diorang at least bawa something untuk negara, untuk future nanti. So diorang boleh lah coaching ke balik nanti, betul? So benda tu penting lah. Right. So untuk second point. Okay, second point, player yang dah pernah berkelana. So one of it Nazmi Faiz yang pernah main kat Portugal, betul? Okay, Hadi Fayyad masih lagi kat sana. Wan Zack. Right, Wan Zack pun pernah jadi isu yang mana Wan Zack dikatakan tak tahan duduk dekat Japan, kemudian pulang semula ke Malaysia, tapi pada hakikatnya dia hanyalah ada ACL yang sangat teruk, jadi dia pulang. So ada juga faktor yang menyebabkan kenapa dia balik. So kalau kita tengok antara faktor dia adalah mungkin daripada surrounding dia sendiri. Tak ni kenapa member kau hilang? Itu ada dah. Ada. Alright. So kau bila hilang Alright. Faktor-faktor. Okay, sama balik. Okay, faktor tadi tu alright, mungkin sebab surrounding dia sendiri, betul? Lepas tu mungkin gaji dia sendiri. Roman call tadi nak balik. Tak payah cakap nanti aku cut. Kau memang suka potong orang ni. Aku tampar kau jadi pakcik. Sama-sama. Alright, faktor dia tu je lah. Masalah gaji, masalah surrounding, adaptation, macam dia nak adapt dekat luar negara. So mungkin tu adalah sebab diorang balik semula ke Malaysia dan tak duduk kat luar negara. So, ada apa lagi? So, pilihan kau? Aku ada point ke? Aku ada point. Alright. Ada point. 442. Korang familiar kan dengan nama 442? Yep. Majalah magazine yang memang mengisahkan tentang bola sepak. Okay, dia ada buat satu survey untuk pemain-pemain Malaysia.
dan ada keputusannya 38% mengatakan yang pemain Malaysia ni tak kisah pun kalau tak dapat berkelana ke luar negara. Dan antara salah satu sebab yang bila pemain Malaysia ni ditepuk ramah, antara salah satu sebabnya ialah mereka tak boleh berjauhan dengan anak-anak dan juga isteri yang family. Adakah perkahwinan itu mengganggu sebenarnya penghijrahan pemain Malaysia ke luar negara? Apa nampak kau Mustaqim? Okay, itu lah macam tadi the last point is adaptation. Macam mana dia nak adapt dekat tempat orang. So meaning kalau kata dia dah berkeluarga kan, lain nak cerita kalau bujang kan. Kalau bujang muda lagi boleh terima kan. So kalau kata dia berkeluarga, so macam mana dia nak adapt yang dia seorang dekat luar negara dan family jauh. So sama je lah. Contoh kata macam kita student, kita pergi belajar. So sama juga macam dia, betul. Dia pun still pergi bekerja. Sama juga orang-orang yang lain pun ada juga pergi bekerja. Cuma ada family dekat kampung lah. So pada aku dia macam tak logik lah untuk gunakan excuse rindu family. So itu adalah benda cabaran yang dia kena adapt lah. Kalau takkanlah nak panggil pro footballer kan. So itu lah jawapan dia. Okay, thank you Mustaqim. Okay, Ali. Ya? Kenapa? Tenanda. Tak ada. Okay, tadi masa dia cakap pasal logik untuk player keluar kan. So, sebenarnya aku ada pendapat yang kurang popular lah sebenarnya. Pada aku, benda lah ni dia berasal dia masalah tu lagi dalam lah daripada rindu keluarga ataupun rindu awek ke rindu masakan tempatan ke. Aku rasa tu tak jadi masalah sebenarnya. Masalahnya lah gaji rendah pada akulah. Sebab ada aku baca dalam satu dalam Harian Metro 3 hari sebelum ni 16 Ogos. Tajuk dia bukan sebab rindu awek daripada Firdaus Hashim. Dia ketua pegawai eksekutif NFPP. Dia kata nama dia Safirul Azli Abu Bakar. Dia kata player bukan ada masalah kekasih ke anak tempatan ke, tapi tawaran gaji yang rendah. So bila player dia ada bakat, lepas tu team lokal boleh offer dia lebih. Lepas tu kita tahulah lifespan seorang pemain pro dekat atas padang mungkin sampai 30 atau paling maksimum pun 40 lah. 30 jarang lah nampak. Paling power pun 30 lebih. So pada aku dia nak satu kestabilan lah. Misal katalah kita bagi contoh. Dia main 5 tahun dekat Pro League Thailand kan. Yang aku tengok gaji purata pemain ASEAN dari Malaysia cukup fizikal juga. Diorang banyak tengok apa yang kita ada tau. Misal kata dari Indonesia, dari Singapura ataupun dari rantau ASEAN, sebenarnya bayaran diorang rendah. Jadi kau bayangkan gaji kau dalam 5-6 ribu untuk satu bulan, berapa je kau kutip berbanding kalau macam kau tengok kawan-kawan kau yang kat luar main tim lokal, kau tengok bandingkan kawan-kawan kau main tim lokal dapat dalam 8,000, 10,000 satu bulan. Aku rasa itu yang buat player, bukan diorang nak kejar kekayaan, tapi diorang nak bagi lepas 30 tu diorang ada duit simpanan. Sebab diorang tahu hayat diorang tu untuk sebagai pemain bola habis kat umur 30. Dia ada sampai umur 20 dengan 30. Dia ada dalam 10 tahun je untuk main bola. Jadi kau bayangkanlah, takkan kau nak main gaji 3,000, 6,000 untuk satu season, untuk satu bulan. Kau dapat kumpul berapa nanti kau nak bayar family lagi apa lagi kan. So aku rasa itu counter, itu masalah yang kita kena realistik lah. Kalau kita nak cakap, kalau kita kat tempat dorang, aku rasa aku pun akan main untuk tim lokal yang sanggup bayar aku 8 ke 10k. Sebab aku nak jaga aku punya family, aku nak bayar kereta apa semua kan. So bukan nak cakap dorang ni nak bagi alasan, tapi alasan dorang kukuh jugalah sebenarnya kan. Itu pendapat aku lah dalam bab-bab ni.
So Ali, contoh player yang pernah berkelana dekat luar negara. Oh, ni nak cerita Lee Tiong Kim Boleh. So relax. Ali dalam talian gitu. Ali macam biskut lah Ali. Tak clear ke Amar? Ali, Satu dekat kan? Ali tengok Mannequin Challenge gitu. Aduh Ali. Ali, Ali baba lah. gerak sikit Ali. Allah, Udah kejum. kejut. Tak apa, Udah tak apa. kejum. Aduh, dah best. Kita tunggu Ali kan kita nak tanya soalan. Boleh tunggu Ali lah. Nanti aku cut lah ni. Ya. Aduh. Nanti kau edit ya, sorry lah. Tak apa, Nanti bolehkan. nasib baik delay. Line ni memang betul lah. Okay nampak? Okay. Okay. Pak. Sorry lah, ramai kau komplain asal buat video macam ni. Marah ramai. Okay, aku start lah pasal player ni. Okay, aku nak cerita pasal Lee Tiong Kim. Okay, Lee Tiong Kim ni dia berasal dari Melaka. Okay, dia first kali player Malaysia untuk ke luar negara. Maksudnya dia first kali player Malaysia yang pergi Eropah. Okay, dia pergi Eropah pada 1987, time tu umur dia 24 tahun. Dia main untuk satu season je. Lepas tu 1990 dia ada short trial dengan Grazer AK dekat Austria. Okay, lepas tu dia lepas pada 1987 tu dia dapat satu season dekat Qatar. Dia dapat 29 appearances dengan 8 gol sebagai midfielder. Lepas tu dia balik Malaysia, dia main untuk KL. Time tu KL power lah kan, cerita dulu kan. KL power lah. So ada laporan berita sini yang aku dapat korek dari Google, dari The Star 1 Mac 2013, tulis dia T. Avinash Warren. Dia cakap Lee Tiong Kim off form. Maksudnya dia tak boleh replicate apa yang dia buat masa kat KL. Maksudnya dia tak boleh adapt lah dengan, ini tekan aku lah, maksudnya off form ni. Maksudnya dia mungkin tak dapat adapt dengan cuaca ke pace European football yang main pace yang berbeza lah. Kita tengok fizikal diorang pun dengan yang jelas fizikal yang lebih besar, diorang mungkin tak sama lah dengan player Malaysia, jadi dia tak boleh nak adapt kan. Tapi daripada yang kita tengok statistik, dia dapat 8 gol. So sebenarnya aku rasa ini case seribu sayang lah kan. Sebab aku rasa si Lee Tiong Kim ni patutnya dia beri satu lagi season. Sebab daripada 29 appearances sebagai player baru 24 tahun dia dapat 8 gol. Kalau team sekarang lah kan, itu dah kira okey lah. Kalau modern football ni kau main 29 appearances walaupun kau 24 tahun kau dapat 8 gol, kau midfielder bukannya striker. So sepatutnya dia orang bagi peluang lagi dekat Lee Tiong Kim ni, sebab dia tak nak balik pun aku rasa. Tapi dia orang anggap, kelab yang anggap dia tak dia off form. So itulah pada aku banyak perbezaan cuaca lah pada aku sangat penting lah untuk player kat sini nak adapt kan. Sebab kita tengok player Eropah ataupun player pada Asia Tengah kan, Asia yang Jepun, Korea apa semua tu, diorang pun kalau main dekat bahagian-bahagian Asia yang tempat-tempat panas ni, tempat panas lembab ni, diorang pun struggle. So maksudnya team power macam hari tu Suwon tu kan, yang main tu ACL dengan JDT.
So Iceland waktu Piala Dunia 2018 orang pergi sampai mana Tiong? 16 Ke kota tapi Kau lah, aduh. Oi. Agak tanya Ali. Ali, aku ada soalan kau. Soalan aku. Aku ada soalan tu kau. Okey, apa dia soalannya? Okay, negara Iceland yang ada 340,000 populasi penduduk. Okey. Waktu Piala Dunia 2018 aku tak pasti dia pergi sampai mana tapi jauh and agak mengejutkan lah orang kata underdog untuk 16 kot antara underdog yang berjaya lah kan. So salah satu fakta yang menarik dia orang hanya ada seorang sahaja pemain dalam pasukan Iceland yang bermain dekat dalam Piala Domestik Iceland. Yang lain semua berhijrah. So soalan aku untuk Ali, adakah bila pemain Malaysia ni dia orang keluar negara, adakah akan membantu negara sendiri naik ranking ke untuk kejohanan yang akan datang ke ataupun sama? Pada aku memang dia akan bantu kita gameplay kita sebab kita ada player yang berpengalaman untuk handle player yang fizikal lebih besar. Kita tengok advantage kita masa kita main Malaysia lawan Australia, kita tengok Lukman Hakim, lepas tu ada player Selangor tu siapa yang baru naik tu 19 bawah 19 siapa nama dia? Azrin. Yang midfielder. Azrin tak? Siapa? Azrin Siapa kan? Benda lah nama. Dia lah tu. Okay, tak pernah nanti cuang letak gambar. Nanti aku letak Kiranya fizikal ni bukan segalanya lah pada aku. Tapi untuk kita biasakan diri kita bermain macam mana diorang main kan. Kalau diorang main lebih fizikal, maksudnya kita kena cari mana advantage kita lah. So bila player ada pengalaman berjumpa dengan diorang, orang luar, diorang boleh menyumbang tu pada tim lah. Okay. So, dulu dah selesai. Kau ada soalan untuk Amos? Ya, aku ada soalan untuk dulu jawab lah. Okay. Pada usia berapakah pemain Malaysia sepatutnya berhijrah ke tiga keluar Malaysia lah, maksudnya tiga negara lain, tak kisahlah Asia Tenggara ke Eropah ke Brazil ke kan. Pada usia yang muda tu mungkin bawah 23 ataupun pada usia ke puncak 26-27. Aku pendapat Sakim dulu lah. Okey. Untuk usia berkelana ke luar negara ni dia mudah ya. Kalau kata sistem daripada bawah dah betul kan, daripada tunas tu dah betul sampailah ke atas kan. So kita dah boleh tahu dah dekat mana umur dia patutnya kita dah hantar keluar. Maksudnya ubi Malaysia ni kita nak hantar keluar. Betul tak? So daripada kita ambil player yang dah on peak ataupun dah memang on form dan memang ready made nak dihantar pun boleh juga. Tapi lebih dia kata lebih logik ataupun lebih bijak lebih bijaksana kalau kita hantar ubi yang 19, 20, 21 yang main presiden, yang main bawah under 18 ni untuk pergi keluar dan belajar lagi. Sebab apa? Sebab grassroots dekat luar negara lebih bagus lah daripada dekat Malaysia. No offense lah. No offense. So kalau siapa-siapa tak parti tu ini opinion aku lah. Sebab apa? Sebab the only thing yang ada sekarang is JDT lah, obviously. Betul. Yang ada daripada 12, 9, betul. Dia bawa. Okay. Kenapa kita nak hantar diorang keluar pada usia macam ni? Sebab dia lebih senang absorb lah. Kalau dah umur 24, umur 25, cakap pun tak makan, betul. So bawah ni senang sikit lah nak bentuk, betul. So bila kita hantar tu, dia punya flow tu pun dah cantik dah, betul. So daripada 18 pun 19 ke 20 ke, kalau kita hantar pun diorang dah boleh tahu dah kat mana diorang nak letak, betul. So pada aku logiknya ubi lah, bawah 23, 20, 21. Itulah usia yang patut dihantar keluar. On peak pun boleh, on form pun boleh, tapi dia punya after effect tu tak terasa sangat sebabnya bila main kalau dihantar pada usia 23, main kalau kata 5 tahun balik dah 30. Nak main Liga Malaysia pun dalam 5 tahun. So dia macam tak terasa sangat. Itu je.
Kan bila kita hantar yang 19, 20 ni bila diorang balik, diorang main kat liga sana ataupun diorang balik ke Malaysia, masih ada banyak lagi masa untuk diorang main kat liga kita. So liga kita pun orang yang daripada tim lama diorang tu akan tengok dekat liga kita juga. So banyak efek dia tu. Right? Okay. Okay, setuju? Semua setuju? Setuju, menarik gila. Serius. Okay, thank you Mus. Ali Thank pula, you Ali. Ali. apa pendapat Ali? Aku setuju lah apa yang Mu cakap, especially pasal grassroots. Sebab kalau kita tengok Liga Malaysia ni, dia berdasarkan negeri tau. Pada aku walaupun aku sokong JDT, aku sangat tak setuju dengan sistem ni. Sebab bila kau main negeri, kalau kita tak ada, macam pasukan yang baru-baru ada ni macam PJ, KL, sekarang ni yang sistem berteraskan bandar, aku rasa lebih bagus sebab kau kena, bila kau berteraskan bandar, kita ada banyak, lepas tu grassroots kau macamnya Liga 1, Liga 2, Liga 3 semua berdasarkan bandar tu, baru player akan rasa match tu jadi important lah. Bukan kalau JDT 2 lawan Terengganu Terengganu 2, diorang tak rasa perlawanan tu penting sebab diorang tahu diorang feeder team je. So itu exposure untuk player lah juga. So aku setuju apa yang lepas tu kalau kau kat team yang bukan feeder, kau akan diketengahkan lah sebab diorang memang nak tetap player-player muda sebab kau tak payah compete dengan player-player yang star lah akhirnya. So aku setuju lah apa yang Mus cakap tu. Kita ada masalah dengan grassroots kita. Kita terlalu banyak ada sistem masalah liga kita lah. Betul. Baik dia main kat luar, tak kisahlah liga division 3 ke division 4 ke, main untuk team yang solid, maksudnya team sendiri bukan feeder team, supaya diorang dapat lebih exposure, dapat minit mainan. Itu yang penting. Okay, baik. Okay, tapi kalau kata lah player tu dia main division 4 ni. Division 4. Rasa-rasa lah orang Malaysia boleh terima tak? Division 4 luar ke kat dalam Malaysia? Luar lah. Boleh terima? Pada aku Terima boleh. masuk kau? Terima masuk kau? Orang Malaysia. Penerimaan orang Malaysia. Okey lah. Kalau memanglah kan, kalau kita tengok Adi Fayad main kat depan kan. Wan Z pun main kat depan. So orang macam tengok dia main liga yang atas, bawah. bukan main liga yang bawah. So bila kalau kata macam tadi yang aku cakap kan, okey tak kisahlah kita nak hantar player pun division 4. Tak apa lah. Janji dia tak bench, dia boleh main. Adakah tu logik ataupun tak? Itu problem dia. Sebab kat Malaysia ni dia sendiri dia tak tahu dia nak apa. Pada mentaliti fan Malaysia ni, sebab diorang tak faham tau teras liga kita, liga yang sepatutnya macam mana. Sebab kita main dekat liga yang kelakar lah pada aku. Diorang tak faham liga luar macam mana. Diorang ingat Division 4 di Lemau. Kalau tim Lemau, kalau kau ingat dulu EPL tu, tim-tim yang power-power sekarang dulu semua dari bawah. So sepatutnya tak jadi isu lah kalau dia betul-betul tahu pasal bola. Ya tuan. KL pun dulu main Diam lah. Diam. Tapi itulah, so mentaliti pemain penyokong kat Malaysia ni pada aku kena berubah. Lepas tu kalau dia katalah setakat dia peminat bola, dia kena tahulah betul-betul bola kat luar tu macam mana. Kalau dia tengok liga kat sini, lepas tu nak compare kat luar, memang kita ni zaman Tok Kaduk lah. Lain. Betul. Okey, aku ada satu, bukan nak cakap statement, soalan lah. Okey, macam kita bincang isu yang hangat sekarang, Luqman Hakim kan. Memandangkan dia punya size pun tak adalah besar mana. Korang rasa antara dengan Mus dengan Ali, korang rasa dia boleh compete tak dengan ada player dekat KV, KVK tu? Memandangkan fizikal yang kecilnya tu, aku rasa dia boleh compete tak? Lagipun dia pun nombor 9. So, kau dapat korang. Mus. Right.
untuk compete tak compete kita boleh tengok dia punya performance lah sebelum ni dekat every competition yang dia ada. Kita boleh tengok even dengan Australia itu pun dia boleh compete. Dia boleh beat and dia boleh run. At least aku hope yang dia boleh jadi number 9 yang betul lah. Betul number 9 dia absorb semua apa yang coach cakap, coach suruh, then dia boleh jadi number 9 yang betul lah dekat KV. Tapi masalah dia whether dia boleh adapt ataupun dia tak boleh adapt. Itu masalah dia. Itu je lah. Tapi rasa kalau nak compete tu boleh je compete. Sebab based on dia punya willing, kita boleh nampak kat setiap performance dia pun kita nampak dia memang willing tu. Sebab dia main under 23 pun dia 19 pun dia boleh main. So ni boleh lah. Ali? Okay, pada aku lah, dia bila nombor 9 dia boleh jadi macam boleh jadi free roam punya nombor 9 atau jadi pivot ke kan, itu role nombor 9. Tapi aku bukan nak kata buruk lah Kak Luqman, aku sebenarnya risau pasal dia. Sebab kalau kau tengok game diorang, kalau atas udara kan ataupun orang katakan air battle lah bola. Air battle kan, diorang Luqman takkan Menang. tapi dia boleh jadi poacher lah kalau ni kan. Dia boleh, pada aku memang sesuai lah dapat nombor 9 tu untuk jadi pivot ataupun jadi free roam. Tapi untuk dia air battle tu memang dia takkan dapat. Lepas tu kalau kena tackle dia boleh senang dapat foul, itu advantage lah kan. Maksudnya bukan dia dapat foul, dia boleh foulkan orang langgar dia sikit, kalau dia berlakon orang boleh percaya kan, sebab badan dia macam tu. Tapi kalau dia kena tackle kau maksudnya memang tackle kena kaki dia ke apa ke, aku rasa sepai budak tu. Sebab ni dah kiranya diorang, aku tak rasa diorang akan bagi chance dekat 9. Ya. Okay, mari. Okay. Sebenarnya masa pun dah menceburui kita sebenarnya. Korang punya ujian dengan best. Itulah. Kalau ada part tu mungkin korang boleh di-invite. Tadi yang player nombor player Selangor tu. Yang midfield aku ingat dengan Ajmal. Bukan Azrin yang aku ingat Ajmal lah. Dia memang boleh compete lah dengan player di luar. Sekarang dia main Selangor 2 lah. Dia main Selangor 2. Tapi kata Satya Nadine dia nak promote Ajmal masuk main team. Sembang lah. Okay. Marah. Okay. Ada yang marah. Last but not least lah. Okay, Amar fans Perak, aku fans Selangor. Mus fans mana? KL lah? Tu yang belakang tu, belakang Amar tu. Aku tak puas hati. Aku tak puas hati tu. Wah, patutlah dia marah. Okay, fans Dia KL. paling power Mendonia. Ali Indonesia kan. Aku jadi dia. Okay lah, okay. Thank you Mus, thank you Ali. Aku harap korang enjoy join kita punya channel ni. Jangan lupa share dekat, bila dah publish video ni korang share dekat story WhatsApp ke apa, hantar link ke. Aku harap korang share. Boleh. Sebab kita orang cuba nak besarkan circle kita orang. Kita orang dah tak nak kawan-kawan dia. Orang luar pula tengok. So thank you. Boleh. Thank you sudah join. So thank you korang. So sembang tendang. Thank you. Tembak tendang. Tagline malah. Takut line Malah. Ali kan main Queen Cherry. Thank you. Pencau. Okay.